Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masih lagi membincangkan topik 5 gerakan silibus Tirta 5. Dan kali ini kita akan lihat subtopik 5.7, iaitu menganalisis gerakan kenderaan di air. Sekarang kita tengok dahulu mengenai prinsip operasi kenderaan di air. Yang pertama kita ada boat. Jadi biasanya boat ini dia menggunakan pengayuh dan dia menggunakan konsep keabadian momentum. Di mana keabadian momentum mengatakan momentum awal adalah sama dengan momentum akhir. Okey, yang kedua kita ada kenderaan yang dinamakan sebagai hovercraft. Di mana hovercraft ini dia menggunakan enjin turbin gas dan juga menggunakan prinsip keabadian momentum. Jadi untuk hovercraft ini dia menggunakan kipas. Inilah kipas dia. Kipas ini bila dia berpusing dia akan menghasilkan satu daya ke belakang dan mengikut prinsip keabadian momentum. Satu momentum ke belakang akan menghasilkan satu momentum ke hadapan. Jadi seolah-olah hovercraft ini akan ditolak ke hadapan bila kipas menghasilkan daya, iaitu angin yang keluar ke arah belakang. Jadi itu keabadian momentum. Okay. Dan hovercraft ini juga dia sangat istimewa kerana di bahagian pantai bawah ini juga ada kipas. Dan ini adalah biasanya digunakan getah ataupun satu bahan yang kuatlah untuk pastikan angin yang dihasilkan oleh kipas yang ditujukan ke bawah itu tidak terlepas daripada kepungan ini. Jadi bila kipas berpusing menghasilkan satu momentum, satu daya ke bawah, maka sebagaimana dikatakan dalam prinsip keabadian momentum, dia akan menghasilkan satu pula daya yang berlawanan daya ke atas. Jadi hovercraft ini secara konsepnya dia seolah-olah terapung pada permukaan. Dia berkata sebab hovercraft ini istimewa, boleh berjalan di permukaan air, boleh berjalan di permukaan daratan, dan di paya pun dia boleh berjalan kerana bila dia pusingkan kipas yang ditujukan ke bawah ini, seolah-olah dia akan terapung pada permukaan medium yang diletakkan hovercraft ini. Jadi itu antara keistimewaan yang ada pada hovercraft. Okey, sebenarnya kita ada sejenis kapal yang menggunakan sistem dinamakan sebagai hydrofoil. Hydrofoil yang dimaksudkan di sini dia ada pasangan sayap yang menaikkan hydrofoil daripada air, daripada permukaan air. Ini sayap dia. Tapi sayap ini hanya akan berfungsi bila hydrofoil ini bergerak dengan kelajuan yang tertentu. Bila bergerak laju, maka badan hydrofoil ini akan terangkat daripada permukaan air, dan yang terkena pada permukaan air adalah sayap-sayap ini. Jadi kesan dia akan menghasilkan kurang seretan. Jadi ini mengurangkan geseran di antara hydrofoil dengan permukaan air. Jadi bila seretan berkurang, bila rintangan berkurang, bila geseran berkurang, maka hydrofoil ini akan boleh bergerak dengan lebih laju berbanding dengan kapal biasa. Okey, sebenarnya untuk kapal sama ada menggunakan enjin, dan enjin tadi akan digunakan untuk memutarkan kipas. Kipas ini biasanya dipasang di bahagian belakang sini lah, kipas dia. Masih lagi menggunakan prinsip keabadian momentum kerana bila
enjin dihidupkan, dia akan memutarkan kipas akan menolak air ke belakang. Tolakan air ke belakang tadi akan menghasilkan satu tolakan ke depan pula. Jadi itu dimaksudkan penggunaan keabadian momentum. Satu daya ke belakang menghasilkan satu daya ke depan. Okey, sebenarnya bentuk kenderaan sangat membantu kenderaan bergerak di air. Jadi kebanyakan kenderaan di air mempunyai bentuk sebegini, dinamakan sebagai bentuk larus. Bentuk ini menggaris arus, membantu mengurangkan rintangan air dan seretan. Jadi bentuk ini bila dia bergerak melalui air, dia akan menghasilkan lekukan air seperti ini. Jadi ini akan mengurangkan geseran. Jadi ini bentuk larus. Sebenarnya bentuk larus ini meniru bentuk yang ada pada ikan. Ikan juga badan mereka berbentuk larus. Tidak ada ikan yang berbentuk empat segi contohnya. Sebab bila berbentuk empat segi, bila dia bergerak, maka air tadi akan menghasilkan satu rintangan yang besar pada badan objek yang bentuk empat segi ini. Jadi ini memang tidak praktikal lah untuk digunakan di dalam air. Okey, selanjutnya kita tengok prinsip Archimedes. Archimedes mengatakan apabila suatu objek direndam separa ataupun secara penuh dalam bendalih, ia mengalami daya tujah ke atas yang sama dengan berat bendalih yang tersesar, dan ia juga bersamaan dengan kehilangan ketara berat objek yang terendam dalam bendalih tersebut. Jadi secara konsepnya, bila sesuatu benda berada di dalam air, benda tadi seolah-olah ditolak ke atas dengan satu daya yang dinamakan sebagai daya tujah. Jadi berat dan daya tujah ini akan saling mempengaruhi antara satu sama lain untuk pastikan sama ada objek tadi akan tenggelam, objek tadi akan timbul, ataupun berada pada kedudukan tertentu lah. Di sini menyatakan daya tujah sama dengan berat cahaya yang tersesat. Yang tersesat maksudnya sesaran maksudnya beralih tempat. Kehilangan ketara dan daya tujah juga sama dengan kehilangan ketara berat objek yang terendam dalam bendalih. Tengokkan ni. Contoh diberikan di sini. Di sini kita menggunakan neraca spring dan kita gantungkan satu batu. Dan kita ambil bacaan pada neraca spring, dapati bacaannya adalah 5 Newton. Jadi 5 Newton, bila kita tengok unit Newton ini, dia merujuk kepada daya. Dan berat adalah satu daya. Jadi batu ini akan dimasukkan ke dalam satu bekas dinamakan sebagai tin eureka, yang diisi dengan air. Kemudian di sini ada satu salur yang akan membenarkan air ini keluar, dan air tadi akan dikumpulkan dalam bekas, dan kita boleh mendapatkan desim atau berat air tadi dengan menggunakan penimbang ini. Okey, sekarang ni batu ini telah dimasukkan ke dalam air, dan bila dilihat pada bacaan yang ada pada neraca spring, bacaan menunjukkan berat batu ini adalah 4 Newton. Beratnya adalah 4 Newton. Yang ini 5, ini 4, maksudnya 1 Newton telah pun seolah-olah hilang daripada berat batu ini bila dimasukkan ke dalam air. Jadi kita nyatakan di sini berat batu di udara bersamaan 5 Newton dan berat batu dalam air bersamaan dengan 4 Newton. Okey, dan bila kita masukkan sebenarnya batu ini, maka air akan tersesat, air akan bergerak masuk ke dalam bikar ini. Okey, jadi kehilangan ketara berat batu adalah, kita ambil bacaan yang pertama 5 Newton,
ditolakkan dengan 4 Newton, kita akan dapat nilai 1 Newton. Dan berat air yang tersesat dalam bilikar ini, kalau kita timbang pun, kita akan dapat nilai dia 1 Newton. Ini yang disebut sebagai prinsip Archimedes. Jadi kehilangan ketara berat batu sama dengan berat air yang tersesat, dan berat air yang tersesat tadi adalah sama dengan daya tujah. Maka daya tujahnya sebenarnya adalah 1 Newton. Berat air tersesat juga 1 Newton. Maksudnya kita tengok aplikasi prinsip Archimedes. Di sini kita tengok, kita masukkan plastisin dan plastisin ini tenggelam. Kenapa dia tenggelam? Diterangkan di sini. Objek ini tenggelam kerana daya tujah lebih kecil daripada berat objek udara. Jadi bila plastisin ini lebih berat berbanding dengan daya tujah ini akan menolak batu ini ke atas. Berat akan menolak batu ini ke bawah. Maksudnya bila objek yang tenggelam, maksudnya daya tujah lebih kecil daripada berat objek tersebut. Di sini pula model boat yang dibuat daripada plastisin apung. Jadi kita boleh nyatakan di sini daya tujah sama dengan berat objek di udara. Jadi tengok ni separuh daripada model ini tenggelam, separuh lagi timbul. Ini disebabkan kerana daya tujah sama dengan berat objek di udara. Maksudnya berat objek kita bincang tadi dia akan menolak model boat ini ke bawah, daya tujah pula akan menolak boat ini ke atas. Jadi bila sama, maka separuh daripada badan boat ini akan tenggelam, separuh lagi akan timbul. Kita tengok bagaimana kapal selam terapung, tenggelam dan berada di permukaan air. Yang pertama sekali, kapal selam ni dia ada satu struktur khas, dinamakan sebagai tangki balas, di mana tangki balas ini boleh diisi dengan air, dan airnya juga boleh dikeluarkan menggunakan pump. Jadi bentuk dia, tangki balas berada di bahagian warna kuning ini adalah tangki balas. Tangki ini boleh membenarkan kemasukan air dan juga membenarkan keluar air. Jadi yang kedua, kapal selam naik ke permukaan air apabila udara yang termampat ditiup ke dalam tangki balas untuk masa air keluar daripada minyak. Cara konsepnya, udara adalah satu bahan yang kurang tumpat. Jadi bila kita isi tangki balas dengan udara, yang warna kuning ini, di sini udara, maksudnya kita akan mengurangkan ketumpatan kapal selam ini. Jadi menyebabkan dia boleh timbul, maksudnya daya tujah lebih besar. Kalau dia berada betul-betul semua, seluruh badannya berada di atas permukaan air, maka kita boleh katakan daya tujah lebih besar. Daya tujah lebih besar daripada berat. Tapi kalau sebahagian sahaja badannya berada di luar permukaan air, sebahagian lain berada di dalam air, maka kita nyatakan daya tujah sama dengan berat objek tersebut. Dan bila dia tenggelam, kita tengok sini, bila dia tenggelam, maksudnya di sini berat lebih besar daripada daya tujah. Jadi itu konsep yang digunakan dalam kapal selam. Jadi itu untuk subtopik ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.